Dan sudah semestinya untuk kita memudahkan urusan bagi kita mengesan kontak rapat bagi pesakit-pesakit COVID-19 ataupun mereka yang disyaki dijangkiti COVID-19, pelbagai inisiatif dan juga inovasi dilaksanakan oleh pihak Kementerian Kesihatan, malah pihak pakar-pakar perubatan juga turut melaksanakan inisiatif tersebut. Dan hari ini kami nak berkongsi pada anda ada satu lagi aplikasi yang akan membantu petugas barisan hadapan terutamanya memantau pesakit COVID-19 ini. Dua tetamu di studio kami bawakan. Selamat datang diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Chew Thiam Kian selaku pensyarah UM dan juga penyelidik bersama Cosmos, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UM, dan juga selamat datang diucapkan kepada Dr. Hairin Abdul Hadi, pensyarah kanan pakar klinikal Fakulti Perubatan UM. Okey, selamat pagi. Selamat datang. Apa khabar? Sihat alhamdulillah. Baik, mungkin kita nak bercerita tentang Cosmos ni. Dia mungkin kalau nak dikatakan satu pembaharuan dari segi untuk kita mengesan COVID-19 yang dikatakan unprecedented, tak pernah terjadi dalam negara sebelum ini. Tapi untuk kita melihat tentang fungsi peranan dan juga bagaimana digunakan Cosmos itu, mungkin Profesor Madya Dr. Chew boleh ceritakan tentang Cosmos ni secara asasnya. Okey, selamat pagi. Bagi Cosmos ni, kami sebenarnya merupakan satu usaha bersama antara Fakulti Perubatan dan juga Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat untuk membantu pakar perubatan yang memantau pesakit yang disyaki dijangkit COVID-19. Sebenarnya satu hari selepas PKP, kami telah bertemu secara virtual sajalah, tapi tak ada pertemuan fizikal untuk dapatkan idea untuk bantu pakar perubatan melaksanakan tugas mereka. Idea ialah sebab bilangan pesakit yang dijangkiti COVID-19 agak ramai dan mereka perlu dipantau. Kalau pakar perubatan perlu menghubungi pesakit ini melalui telefon untuk memanggil mereka satu demi satu, dia agak mengambil masa. Jadi idea kami ialah untuk buatkan satu aplikasi supaya pesakit boleh melaporkan simptom mereka kepada pakar perubatan. Jadi ini agak menjemakan masa pakar perubatan. Dan pakar perubatan hanya memantau di depan dashboard saja. Jadi kalau mana-mana pesakit yang perlu follow up ataupun perlu dinilai kemudian, mereka dapat tahu siapakah pesakit itu. Tapi kalau pesakit yang keadaan mereka stable, mereka terus dipantau saja. Setiap hari mereka cuma laporkan simptom mereka tanpa perlu dihubungi secara telefon oleh pakar perubatan. Itu dan idea. Digambarkan aplikasi ini baru dilancarkan dan pasti doktor juga antara mereka yang terlibat dalam penggunaan aplikasi Cosmos ini. Bagaimana respon daripada doktor secara langsung kita bawakan di TV hari ini? Penggunaan Cosmos ini boleh memudahkan para petugas barisan hadapan untuk memantau pesakit. Masa sekarang ni pesakit di Universiti Malaya tak berapa ramai sangat, tapi so kita dalam kajian untuk implementation proses. So far kita dah interview pesakit dan juga doktor-doktor yang menggunakan apps ni. Dua-dua berpuas hati lah, because senang untuk kita dapat pantau pesakit daripada rumah, dan pesakit pun dia tak perlu tunggu phone call, because you just imagine, bayangkan kalau kita setiap hari kena tunggu phone call, kita tak tahu pukul berapa. Jadi so senang, because melalui aplikasi ni dia akan bagi reminder setiap pagi dalam pukul 9 untuk dia jawab. Kalau dia tak dapat jawab, there's another reminder pukul 10 dan 3 kali lah. So kalau dia belum jawab, doktor di hospital akan dapat tahu siapa yang belum bagi report dia punya gejala, dan mereka akan panggil baru menelefon. So katalah dalam 100, mungkin dalam 10% hanya 10% je yang kita kena panggil. So rather than panggil 100 orang, kita telefon mungkin dalam 10% saja pesakit. So senang untuk kita pantau dan tahu berapa pesakit yang tak payah yang stabil kat rumah, dan berapa pesakit yang perlu kita telefon dan find out keadaan mereka di rumah.
Okey, seperti mana yang diceritakan oleh doktor tadi, kita melihat kepada daily routine ataupun daily update daripada aplikasi tersebut yang memungkinkan hubungan antara doktor dan juga pesakit ataupun mereka yang disyaki berisiko dapat dikemaskini setiap hari. Jadi untuk Prof sendiri, apakah sebenarnya ciri-ciri penting bagi aplikasi ini, yang mana adakah untuk kita mengesan lebih ramai lagi mereka yang disyaki positif COVID-19 ataupun untuk juga memudahkan dan juga untuk memastikan agar mereka yang disyaki itu dapat dipastikan secara tepat dan jelas sama ada positif ataupun negatif gejala, simptom dan juga keputusannya nanti. Okay, untuk kata positif ataupun negatif itu perlu buat swab. Aplikasi ini bukan untuk membuat testing, tapi dia untuk pemantauan. Baik. Jadi kalau ramai ataupun sedikit pesakit yang perlu dipantau, itu bergantung kepada keperluan. Jadi aplikasi ini bukan untuk orang ramai membuat saringan, tapi dia untuk pemantauan. Maksudnya golongan pesakit yang telah dikenal pasti sebagai PUI contohnya, dan mereka perlu dipantau, ataupun mereka yang menunggu keputusan swab. Jadi golongan itu saja yang sistem ini akan pantau. Dan bagi sistem ini, dia bukan satu native app, tapi dia merupakan satu bot Telegram. Idea kami ialah sistem ini dia mesti mudah dipakai, dan kebanyakan pesakit mereka sudah tahu bagaimana menggunakan Telegram ataupun WhatsApp ataupun messaging app yang lain. Itulah sebab kami pilih Telegram sebagai satu aplikasi untuk digunakan oleh pesakit. Jadi mereka cuma perlu didaftarkan oleh pakar perubatan melalui dashboard sistem ini, dashboard Cosmos. Lepas itu mereka akan subscribe pada sistem ini dengan menghantar nombor telefon mereka. Dan selepas itu, seperti yang Dr. Hairin kata tadi, setiap pagi sistem ini akan menghantar reminder atau peringatan kepada pesakit untuk buat laporan. Itu memudahkan mereka. Apa kita dapat model contoh yang dirujuk oleh pihak Prof sendiri untuk membangunkan aplikasi Cosmos? Contohnya di Taiwan, mereka difahamkan ada aplikasi yang agak kukuh, agak stabil sebenarnya untuk memastikan agar personal investigation PUI ini dapat dikenal pasti. Jadi mungkin bagi pihak Prof sendiri ada aplikasi contoh yang diikuti untuk membangunkan aplikasi Cosmos ini? Sebab masa kami mulakan projek ini pada 19 Mac, memang tak ada satu aplikasi cuma khas untuk memantau PUI, untuk membantu pakar perubatan memantau PUI. Maka kami buat brainstorming, cuba fikirkan apakah cara-cara yang terbaik untuk membuat pemantauan. Antara penyelesaian atau solution yang kami pernah fikirkan sebenarnya termasuk satu aplikasi yang native app. Tapi bagi aplikasi dia ada satu berkata risiko, sebab dia perlukan masa review oleh App Store ataupun Play Store. Bagaimana kalau kita buat satu app, lepas tu dia tidak boleh melepasi proses review, dia akan mengambil masa. Dan pada masa itu memang keadaan COVID itu agak boleh kata tegang. Dan masa yang kami ada memang singkat. Maka kami pilih cara yang lain, contohnya menggunakan messaging app. Dr. Hairin, apa antara kita kata kemaskini yang perlu dilaporkan oleh pesakit ataupun PUI ini kepada doktor-doktor yang merawat atau mengawasi mereka dalam aplikasi Cosmos? Gejala-gejala yang dihadapi oleh PUI ataupun pesakit COVID itu, selalunya kalau dia balik ke rumah, kita akan bagi questionnaire, kertas lah. Kalau sekarang ni yang dia dapat kertas, so dia akan isikan secara manual. So Cosmos dah ambil all this soalan semua ni untuk diletakkan dalam aplikasi. So antara gejala yang kita masukkan ke dalam ini adalah seperti sesak nafas, batuk, sakit tekak, demam, dan juga ada beberapa soalan yang macam kita panggil red flags, maksudnya gejala yang bahaya, seperti muka jadi keberiwan ke ataupun rasa nak pingsan, dan sesak nafas yang makin berlarutan, demam berlarutan. So bila dia report gejala-gejala ni, ada PUI yang tak ada simptom pun,
Tapi walau bagaimanapun mereka mesti di kuarantin di rumah dan dipantau dia punya gejala. So ada yang PUI yang ada gejala tapi tak berapa teruk, mereka boleh duduk di rumah untuk dikuarantinkan dan mereka juga perlu dipantau. So kita ada macam dua package. Satu package yang asymptomatic ataupun tidak bergejala, satu yang bergejala. So dia punya cara pemantauan soalan itu ada sedikit berlainan. Macam kalau dia balik memang tak ada gejala, kita akan cakap ada batuk ke tak ada demam ke tak ada. So jawapan dia yes, no, ya ataupun tidak. Kalau yang bergejala, so macam bagaimanakah batuk anda hari ini, bagaimanakah demam anda hari ini, masih berlarutan ataupun makin teruk ke. So the bot tu akan bagi feedback selepas menjawab soalan tu, apa dia perlu buat. Kalau macam asymptomatic, tak bergejala, masih tak bergejala, kita akan bagi reassurance ataupun macam kepastian kepada mereka supaya dia okey untuk duduk di rumah untuk dipantau lagi kemudian hari. Kalau yang daripada tak bergejala, mereka akan dinasihatkan untuk menelefon the doktor ataupun pergi ke kecemasan untuk mendapat rawatan susulan. Secepat mungkinlah sebab kita tak mahu patient yang duduk rumah ada masalah dan tak pergi seek for medical help. So that's sebab tu kita kena memantau mereka. Dan bagi Prof sendiri, antara teknologi yang digunakan oleh pihak Prof untuk membangunkan aplikasi Cosmos ini dalam tempoh masa yang sangat singkat dan permintaan yang sangat tinggi yang amat diperlukan terutamanya petugas di Barisan Hadapan, pasti diiringi dengan cabaran-cabaran yang agak sukar kerana difahamkan Malaysia juga mungkin tidak mempunyai teknologi secanggih negara-negara lain. Jadi apa antara cabaran yang terpaksa dilalui oleh Prof sendiri untuk membangunkan aplikasi dalam tempoh yang singkat ini? Itu sebenarnya merupakan satu kriteria yang kami gunakan semasa memilih teknologi. Kami tidak perlukan satu teknologi yang dipanggil canggih, tapi kami pilih satu teknologi yang affordable, yang semua orang boleh guna pakai dengan kos yang paling rendah. So itu satu pilihan, itu satu sebab mengapa kami pilih Telegram, sebab dia cuma berbanding dengan pesaing dia yang perlukan bayaran dan juga ambil masa untuk dapat kelulusan. Dan untuk dashboard, kami juga gunakan open source supaya kos pembangunan akan dikurangkan ke tahap paling rendah. Dan juga sebab ada kekangan PKP, kami memang ada kesukaran untuk bekerjasama, tapi boleh kata berterima kasih juga kepada teknologi yang sedia ada, contohnya teknologi awan yang membolehkan pasukan kami bekerjasama di mana-mana waktu dari mana-mana tempat. Pasukan kami sebenarnya terdiri daripada ahli-ahli yang berada di Malaysia, di Singapura, di Australia dan juga di China. Sebenarnya saya hari ini baru kali pertama berjumpa dengan Dr. Hairin. Sebelum ni hanya melalui perbincangan video dan dalam talian sahaja. Okey, Doktor, adakah untuk aplikasi ini hanya digunakan bagi PUI yang mendapatkan khidmat nasihat dan juga rawatan di PPUM ataupun diselaraskan untuk beberapa kawasan hospital lain dan sebagainya? Buat masa sekarang masih di PPUM sahaja. Bukan hanya di rawatan utama tempat saya bekerja tetapi juga di emergency department, Jabatan Kecemasan. Tapi ada juga permintaan daripada pejabat kesihatan yang berdekatan. Kami masih dalam perbincangan untuk pergi offer the service to them. Doktor, bagaimana sebenarnya untuk kita mengesan sama ada person under investigation itu, PUI itu, memberi jawapan yang benar ataupun tidak? Sebab it's two-way communication antara bot dan juga pengguna, iaitu PUI itu sendiri, tapi bukan dengan petugas kesihatan. Jadi untuk kita memastikan kesahihan jawapan yang diberikan oleh PUI itu bagaimana? Mungkin Prof boleh berikan sedikit pencerahan. Bagi saya, COVID-19 ini merupakan satu ancaman bukan kepada negara tapi kepada individu juga. Kalau pesakit itu dia tidak memberikan jawapan yang sahih, maksud dia sebenarnya dia sendiri akan menghadapi risiko. Walaupun katakan pakar perubatan menelefon mereka melalui telefon, sebenarnya tiada siapa pun yang boleh memastikan mereka berikan satu laporan ataupun laporan gejala yang sahih. Jadi bagi saya tanggungjawab pesakit itu amat penting. Itulah sebab salah satu idea ataupun prinsipal di bawah aplikasi Cosmos ini ialah patient empowerment, di mana pesakit perlu bertanggungjawab
juga kepada keadaan mereka. Kena jujur lah dengan situasi semasa. Doktor, kalau kes kematian yang kita lihat dicatatkan di Malaysia, kebanyakan kesnya itu adalah disebabkan kematiannya itu berpunca daripada COVID-19 dan juga ada underlying disease yang mana memungkinkan sistem imun itu immunocompromised. Jadi bagaimana dalam hal ini kita melihat untuk Cosmos ini juga memberi penekanan yang lebih teliti terhadap mereka yang mungkin mempunyai penyakit-penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, immunocompromised dan sebagainya untuk diberikan lebih keutamaan daripada PUI tersebut, Doktor? Buat masa sekarang, Cosmos punya sistem kita tak ada banyak detail untuk kita panggil comorbid semacam sakit sampingan tu. Tapi apa-apa pun pantauan tetap sama ada mereka mempunyai comorbid ke tak ada. Jadi this is something that benda yang untuk kita tambah baik sistem Cosmos later on. Tapi Cosmos ni bila sebelum mereka pesakit pulang, PI pulang ke rumah, kita doktor bukannya tak periksa langsung lah. Dia akan periksa, dia akan ada sejarah perubatan pesakit-pesakit. So dia tak terpisah daripada hospital. In fact Cosmos ni menyambung kaitan antara doktor yang berjumpa mula-mula dengan pesakit di rumah. Jadi mereka tahu daripada sistem yang dia ada pantauan di rumah dan juga dengan maklumat yang ada di hospital. Okey, dia hubungan dua hala ya. Maknanya consultation antara doktor dan juga PUI juga. Dan Prof sendiri bagaimana kapasiti Cosmos ini setakat ini dalam satu masa? Berapa ramai PUI yang boleh didaftarkan contohnya dalam masa beberapa minit? Adakah kebarangkalian mungkin mempunyai bugs dan sebagainya yang perlu diselesaikan oleh pihak Prof sendiri? Setakat ini bilangan pesakit masih belum mencapai tahap maksimum yang akan menggagalkan sistem Cosmos. So setakat ini Cosmos belum menghadapi sebarang kekangan atau masalah dalam bilangan pesakit yang boleh dipantau pada satu masa tertentu. Tapi kalau kata ada apa-apa kekangan, dia mungkin pada kekangan yang ada pada Telegram, di mana bagi setiap saat itu cuma sebanyak 30 mesej yang boleh dihantar. Maka secara andaian ataupun secara kiraan kasar, katakan setiap pesakit itu dia buat laporan satu gejala dalam masa 3 saat. Maksudnya dalam tempoh 3 saat itu sistem Cosmos boleh menyokong sehingga 90 pesakit untuk dalam 3 saat. Tapi kalau pesakit itu dia tidak membuat laporan pada satu masa yang sama, maka sistem itu dia tak ada masalah untuk mengendali bilangan pesakit itu. Okey. Kalau diikutkan juga COVID-19 ini satu penyakit yang dianggap spesifik berbanding sakit-sakit yang lain kerana ia tertakluk di bawah Akta Kawalan Penyakit Berjangkit juga. Jadi adakah ini juga diandaikan bukan saja untuk mengetahui keadaan terkini tetapi juga untuk memastikan pesakit itu tidak hilang dari radar dan kemaskini rekod mereka itu boleh diselaraskan dan juga dipastikan bersama pihak hospital dan juga disalurkan kepada pihak KKM. Ya. Setiap pesakit macam COVID-19 ini mereka akan ada notifikasi daripada hospital ke pejabat kesihatan daerah dan mereka juga akan selalunya apa yang terjadi sebelum Cosmos ialah PKD, pejabat kesihatan daerah ni akan memanggil pesakit-pesakit. Jadi so mereka tahu di mana pesakit ni tinggal untuk dikuarantinkan. So sistem Cosmos ni juga kita dapat tahu mereka walaupun kita tak tahu mereka berada di mana, tapi at least dia are contactable, dia orang isikan the maklumat tu lah. Satu perkara yang saya rasa patut disebutkan di sini ialah walaupun katalah macam pantauan waktu pagi dia asymptomatic, dia tak ada gejala, tapi bila dia bergejala waktu malam, mereka masih boleh isikan maklumat tu. Dia akan update to the latest maklumat yang terkini pesakit. Jadi kalau kita harapkan telefon, mungkin dia tak pagi okey tapi malam tak okey, dia tak tahu nak buat apa. Jadi so dia boleh isi berapa banyak dia nak isi, asalkan dia akan update the board akan update the status. Setakat ini sudah ada yang menggunakan Cosmos dikesan dengan positif COVID-19, Doktor? Setakat ni belum lagi. Semuanya so far alhamdulillah negatif. Tapi semakin adalah makin banyak pesakit yang dah kita recruit untuk masukkan ke dalam
sistem Cosmos. Okey, baik. Maksudnya kalau kita rangkumkan aplikasi Cosmos ni untuk PUI saja, bukan untuk mereka yang saja-saja ingin mendaftar ada Cosmos untuk membuat saringan, bukan ya? Bukan aplikasi untuk saringan. Okey, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Chew Tiam Kien dan juga Dr. Hairin Abdul Hadi bersama kami hari ini untuk kongsi berkenaan aplikasi Cosmos membantu pantau pesakit COVID-19. Okey.